Okey. Seterusnya, yang ketiga, apa yang Allah bagi pada Daud? Al-ilm, ilmu. Rujuk surah An-Naml ayat 15. Allah cerita pasal ilmu yang dikurniakan pada Daud gabungan dengan anak dia sekali Sulaiman. Yang keempat, kekuatan. Allah bagi kekuatan pada Nabi Daud. Buka surah Sad ayat 17. Itu kekuatan. Yang kelima, taskhiril jibali wan nas. Mampu menggerakkan gunung-gunung dan manusia. Itu ada dalam surah apa? Surah inilah, surah Sabah. Yang keenam, Allah bagi taubat kepada Nabi Daud disebabkan kekeliruan. Ada kekeliruan yang berlaku dalam hidup Nabi Daud. Nabi Daud bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Buka surah Sad ayat 25. Kemudian Allah menceritakan tentang apa? Selain daripada taubat Nabi Daud, al-hukmu bil adli, yang ketujuh. Bila dia pemerintah, bila dia raja, bila dia pemimpin, dia berhukum dengan hukuman yang adil. Surah Sad ayat 26. Yang ke-8, melembutkan besi. Ada dalam surah Sabah ni, kita baca ayat 10. Dan yang ke-9, sama macam terakhir tadi, kemampuan suara tu. Allah bagi suara yang sedap, Allah bagi suara yang merdu. Baik, itu lebih kurang 9 perkara yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada satu riwayat di dalam kitab yang sahih bahawa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Waktu malam Rasulullah keluar dan Rasulullah telah melewati dalam perjalanan beliau salah sebuah rumah yang dimiliki oleh sahabat beliau. Yang mana bila Nabi berjalan, Nabi dengar sahabat ni pada waktu malam duk baca, mengalunkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi berhenti di situ, Nabi dengar sahabat ni duk baca Quran. Sebab apa Nabi berhenti? Sebab kebagusan, kemerduan suara dia mengalunkan Al-Quran. Sedap sungguh. Lantas apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya orang ini benar-benar telah dikurniakan dengan kelebihan kemerduan suara ahli keluarga Daud. Tu Nabi habaq. Orang ni benar-benar dikurniakan kemerduan suara ahli keluarga Daud. Nak habaq suara Nabi Daud tu sedap, tapi suara orang ni sedap seolah-olah Allah bagi kepada dia sebahagian nikmat yang telah diberikan kepada keluarga Daud sebelum ni. Siapa sahabat ni tuan-tuan? Dia merujuk kepada sahabat yang asal daripada Yaman, iaitu Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat besar Nabi. Dan di kemudian hari anak cucu cicit keturunan beliau yang selalu sinonim dengan kita belajar ilmu tauhid, ilmu aqidah. Sifat 20 Asy'ariyah tu, Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Tu cucu cicit dia lah tu, Imam Abu Hasan Ash'ari ni. Ni nenek moyang dia yang hidup sahabat zaman Nabi, Abu Musa al-Ash'ari. Dan sedikit tentang Abu Musa, dialah wakil sewaktu majlis tahkim, konfrontasi antara dua sahabat besar dulu, iaitu perang Siffin di antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi bila berlaku majlis tahkim, majlis perdamaian tu, Abu Musa Ash'ari mewakili pihak Sayyidina Ali, manakala pihak Muawiyah diwakili oleh sahabat politik yang licik, iaitu Sayyidina Amru bin Al-As. Itu cerita panjang lah. Baik, seterusnya ada satu pandangan yang dibawa oleh Imam Ibn Katsir yang datang daripada Abu Musa An-Nahdi. Abu Musa An-Nahdi mengatakan, sesungguhnya aku belum pernah mendengar satu suara pun daripada alat-alat permainan ataupun alat muzik yang ada pada zaman aku. Aku tak pernah dengar lagi, belum pernah dengar. Maksudnya dia bukan tak dengar alat muzik tu, dia dengar. Tapi aku tak pernah dengar
Mana-mana alat muzik atau permainan pada zaman aku yang lebih merdu daripada bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh Abu Musa Asy'ari. Ini adalah satu perkataan sebagai muqaranah, perbandingan. Bila kawan ni baca Al-Quran, banding dengan alat muzik ni, tak boleh lawan. Lagi merdu bacaan Abu Musa Asy'ari lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada penafsiran ayat Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung ganang, wahai burung-burung, bertasbihlah bersamanya berulang-ulang kali. Poin kita ialah pada kalimah awwibi. Apa maksud awwibi? Maksud awwibi salah satunya adalah pandangan daripada sepupu Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anak pak saudara Nabi lah, Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dia juga adalah mewakili pandangan Imam Mujahid, salah seorang tokoh besar. Dan selain daripada keduanya, memaknakan awwibi dengan maksud bertasbihlah. Awwibi itu bertasbihlah lah, sebagaimana terjemahan tadi. Pandangan yang kedua datang daripada Abu Maisarah. Abu Maisarah menduga dan menyangka bahawa kalimah awwibi ini bukan bahasa Arab yang tepat. Bukan bahasa Arab itu sendiri saya nak habaq, tapi dia bukan merujuk, perkataan ini bukan asal daripada bahasa Arab yang betul. Tetapi kalimah awwibi ini ialah bahasa daripada bangsa Habsyah. Habsyah ni duk mana? Habsyah. Dulu ada Raja An-Najasyi kan, sahabat-sahabat Nabi suruh mereka berhijrah cari perlindungan di Habsyah. Lah ni negara Habsyah zaman moden negara apa? Utopia. Ibu negara dia Addis Ababa tu. Okey. Dulu Habsyah ni termasuk di dalam kerajaan, kita belajar tentang Nabi apa sebelum ni? Nabi Daud dengan Ratu Bilqis kan, penguasa Sabak tu. Sebab Bilqis ni termasuk penguasa Sabak kuno. Sabak kuno dengan Sabak moden berbeza. Inilah perlu kepada, dia panggil didaktif demonstrate. Yang ni penting untuk ulama-ulama Islam tahu. Sebab bila berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan, kita tak mau terlalu jumud. Kita tak mau terikat dengan didaktif yang sebelum ni kita sebut sebagai didaktif teosofi, kita sebut sebagai didaktif historik, kita sebut sebagai didaktif yang melibatkan hukum-hukum dan syariat semata-mata. Sebab tu contoh macam ni, bila kita membahaskan didaktif sebelum ni, kenapa dia dianggap jumud dan agak terpencil? Kerana kita hanya membahaskan tentang perkataan-perkataan dan pendapat-pendapat imam. Kita tak menafikan sebenarnya. Contoh kita baca tafsir kan, bila kata sebut kerajaan Sabak. Jadi orang ni kata Sabak ni merujuk kepada apa? Imam ni Sabak merujuk kepada apa? Pandangan ni Sabak merujuk kepada apa? Hak tu kita terima. Tapi didaktif demonstrate kita kaji sungguh-sungguh. Bila Sabak ni dikaitkan dengan zaman Bilqis, dia merujuk kepada kerajaan mana? Tu penting. Sebab dia melibatkan sejarah. Kita takut kita rangkum sebut Sabak secara umum, dia jadi tersilap dalam perspektif sejarah. Maksud saya senang saja. Kalau sebut Sabak kuno, dia melibatkan 3 negara. Pertama, Yaman sendiri, Eritrea sekarang, dengan Habsyah tu sendiri, dulu bawah Sabak kuno. Bila mari zaman moden, dia sebut Sabak yang moden tu baru betul-betul bawah kerajaan Yaman tanpa melibatkan 2 negara lain tadi. Faham tak maksud saya tu? Sini mungkin boleh jadi kesilapan kalau kita tak memahami didaktif ini secara demonstrate. Secara demonstrate. Mudah bahasa demonstrate ni, kita analisis, kita cari sungguh-sungguh. Berbanding dengan kita duk cara hal sejarah, kita duk cara hal pendapat. Nak bagi mudah faham senang macam ni lah. Duk mana kapal Nabi Nuh? Kapal Nabi Nuh, kita kata berlabuh kat mana?
Kita masih lagi duk main pandangan-pandangan. Oh, imam ni kata berlabuh sini. Imam ni kata berlabuh sini. Imam ni kata berlabuh sini. Dia duk alang kertas. Apa yang Mak Saleh buat, apa yang orang putih buat, mereka dah pikul beg cari tempat tu sungguh-sungguh. Bukan duk main, ni pandangan duk sini, pandangan duk sini. Bukan kata benda tu tak bererti. Benda tu kita kena hormat sebagai salah satu bentuk pandangan. Tapi dalam banyak-banyak pandangan tu mesti ada hak paling benar, hak paling tepat. Dia tak boleh jadi 2-3 tempat. Lepas tu hak kita duk bergaduh mana biasanya? Kita sini. Oh, imam ni mengatakan sekian-sekian. Hadis ni tak sahih. Ni popak-popak duk main sini. Orang lain pikul beg cari dah tempat tu. Kita buat ke tak benda tu? Kita buat ke tak benda tu? Siapa yang buat dulu? Mereka yang buat dulu. Mereka pergi kaji, mereka pergi start berjalan, mereka pergi cari. Itulah kena ada didaktif demonstrate tu. Nak membuktikan kebenaran benda tu. Bukan setakat berlegar hanya setakat pandangan-pandangan imam semata-mata. Tanpa kita menafikan ketokohan dan ilmu mereka dalam mengeluarkan pendapat tu, tak. Tapi buat kerja secara analisis dan betul dari sudut kajian dan pencarian.